Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersama kali ini di dalam satu forum bagi membincangkan tentang tajuk perkahwinan masyarakat Muslim di Malaysia antara adat dan syariat. Okey, sebelum itu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kami Puan Adiba atas tunjuk ajar dalam tugasan kami ini. Semoga kita peroleh manfaat yang berguna dari forum kita kali ini, insya-Allah. Topik kita pada hari ini berkisarkan tentang perkahwinan. Okey, sebelum kaki mengatur langkah, sebelum kata mengatur bicara, molek benar jika saya memperkenalkan diri saya dan juga ketiga-tiga panel kita yang cantik dan bertenaga hari ini. Saya Nur Syuhada binti Abu Bakar, pelajar sarjana muda pendidikan Islam selaku pengerusi forum kita hari ini. Di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, Saudari Nasihatul Mardiah binti Abdul Rashid. Dan di sebelah kiri saya pula, comel dan peramah orangnya, iaitu Saudari Nur Aina Syahzana binti Baharudin. Seterusnya di sebelah panel kita yang kedua, sudah tentu panel kita yang ketiga. Saudari Khairul Adilah binti Paimuzi tampak yakin dan bertenaga pada hari ini. Ketiga-tiga panel kita merupakan pelajar sarjana muda pendidikan Islam di Universiti Teknologi Malaysia. Baiklah, sebelum membuang masa, izinkan saya menerangkan sedikit tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu perkahwinan Melayu Muslim di Malaysia antara adat dan syariat. Okey, seperti yang sudah kita tahu bahawasanya perkahwinan Islam ini disyariatkan, bahawa perkahwinan ini untuk memenuhi naluri semula jadi manusia. Ia juga merupakan satu pengiktirafan sebuah ikatan perhubungan itu kepada yang sah dan halal. Okey, dari segi perkahwinan, dari segi adat istiadat Melayu di Malaysia ini merupakan satu upacara yang panjang lebar. Okey, sehingga kadang-kadang memakan belanja yang besar. Kebiasaannya dilakukan kerana adanya anggapan masyarakat bahawa perkahwinan ini merupakan satu hari yang bahagia ataupun satu hari yang istimewa bagi pasangan yang berkahwin. Okey, tanpa membuang masa, saya beralih kepada soalan yang pertama untuk panel yang pertama, iaitu apakah definisi perkahwinan dari segi syariat dan apakah pula menurut adat? Sila Saudari Nasihatul Mardiah. Okey, terima kasih saudari pengerusi kita yang dihormati pensyarah kami Dr. Adiba dan rakan-rakan panel saya serta hadirin hadirat sekalian. Perkahwinan adalah sebagai satu angkat perjanjian untuk menyatukan seorang lelaki dan seorang perempuan bagi bertujuan untuk menghalalkan hubungan, mencapai kebahagiaan berkekalan mengikut panduan yang ditetapkan oleh syarak. Dan Islam juga menekankan penerusan zuriat yang halal sebagai tujuan utama perkahwinan Islam. Dari segi adat resam seperti mana yang kita tahu, adat resam majlis perkahwinan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu iaitu merisik, meminang, pertunangan, bersanding dan sebagainya. Mari kita lihat antara salah satu contoh adat resam bangsa Melayu. Meminang. Adat meminang merupakan adat kebiasaan dilakukan masyarakat Melayu yang diterima oleh Islam. Okey, dari segi syariat, peminangan dan pertunangan ni adalah hukumnya adalah harus kerana dia merupakan sebagai titik permulaan dalam proses perkahwinan bagi calon suami dan calon isteri mengikat tali perkahwinan, mengenali sifat lelaki tersebut dan mengenali sifat perempuan tersebut, mengetahui perempuan yang untuk diketahui ni. Dari segi adat kita boleh lihat iaitu perjanjian satu ikatan pihak lelaki dan pihak perempuan untuk melangsungkan perkahwinan mereka mengikut tarikh yang dipersetujui oleh kedua pihak, pemberian seperti cincin kepada wanita semasa pertunangan, iaitu sebagai tanda ikatan atau perjanjian. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Terima kasih panel kita yang pertama, Saudari Nasihatul Mardiah atas penerangan pada soalan yang pertama. Okey, kita beralih kepada soalan yang kedua iaitu hukum perkahwinan dari sudut pandangan syariat dan apakah maksud perkahwinan itu dari perspektif adat. Okey, kita jemput panel kita yang kedua iaitu Saudari Aina Syazana untuk memberi sedikit pencerahan ataupun definisi tentang ini. Okey, terima kasih kepada moderator kita. Okey, hukum perkahwinan dari segi syarak, hukum asalnya adalah sunnah kerana diamalkan oleh Rasulullah. Dan ia juga merupakan sunnah Rasulullah itu sendiri sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang bermaksud, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Jadi, sesiapa yang sudah berkahwin, maka dia telah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah. Kita pergi kepada hukum mengikut perspektif adat, iaitu al-adatu muhakamah, bermaksud adat sebagai pemutus hukum. Adat ni boleh jadikan sebagai sumber rujukan apabila tidak ada penjelasan hukum yang berkaitan oleh syarak. Bermaksud adat ni boleh diteruskan atau boleh diguna pakai selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Tetapi jika adat itu melanggar hukum syarak, maka kita tidak boleh teruskan menggunakan adat itu. Okey, kita ambil contoh seperti mas kahwin dengan hantaran. Okey, ramai yang antara kita meletakkan nilai hantaran tu lebih tinggi berbanding mas kahwin. Kerana mengikut trend, mengikut taraf pendidikan seseorang, jika tinggi taraf pendidikan seseorang itu, maka tinggi jugalah nilai hantaran tersebut. Sebenarnya dalam Islam, hantaran ni bukan menjadi satu kewajipan, tetapi yang wajibnya adalah mas kahwin, iaitu pemberian wajib daripada seorang suami kepada seorang isteri mengikut kadar kemampuan. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, mas kahwin ni mengikut syariat dan hantaran itu adalah merupakan satu adat. Akhir kata daripada saya, utamakan syariat dan jangan lupakan adat. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih panel kita yang kedua, Saudari Aina Syazana. Okey, kita beralih kepada soalan kita yang ketiga iaitu soalan yang terakhir. Okey, apakah perbezaan perkahwinan menurut pandangan Islam dan juga perkahwinan menurut adat-adat di Malaysia? Okey, kita jemput panel kita yang ketiga iaitu Saudari Khairul Adilah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Okey, kita lihat perbezaan perkahwinan syariat dan adat. Perkahwinan mengikut syariat itu mudah dan ringkas, janji, rukun dan syarat nikahnya sempurna. Tapi jika kita tengok mengikut adat, ada merisiknya, meminangnya, bertunang, majlis berinai, banyak upacara yang perlu dilalui untuk sampai kepada akadnya. Itu baru sebelum akad. Setelah akad ada pula beberapa upacara yang biasa adat kita lakukan. Bukan menolak adat tetapi biar berpada-pada, bersederhana dan tidak membebankan pihak yang ingin berkahwin. Ini cerita pasal adat je dah banyak takut orang tua kan. Sebagai contoh, setelah akad nikah akan ada satu masa untuk melahirkan anak. Pada zaman dulu ada satu upacara iaitu upacara lenggang perut. Apa tu lenggang perut? Iaitu cara untuk mengetahui jantina. Maklumlah dulu, zaman dulu tak ada scan baby kan. Tapi proses lenggang perut, upacara lenggang perut tu sendiri banyak kepada khurafat dan menyekutukan Allah. Ialah kita terlampau percaya pula. Oh, kalau belah kanan baby lelaki, belah kiri baby perempuan, macam tu contohnya. Tetapi pada hari ini tiada lagi lenggang perut. Dia ubah sikit kepada baby shower. Tapi konsepnya sama ketika kandungan 6 bulan ke atas. Tapi elok jika kita ni melakukan baby shower tu dengan majlis doa selamat untuk keselamatan dan kesihatan ibu dan baby yang bakal lahir. Kesimpulannya, boleh kita nak mengikut adat selagi tidak bertentangan dengan syariat. Wallahualam.
Allah, Alhamdulillah dah berakhir soalan kita yang ketiga. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi berkongsi tentang tajuk forum kita iaitu perkahwinan masyarakat Melayu Muslim di Malaysia antara adat dan syariat. Okey, nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi, apa yang boleh saya simpulkan tentang kita punya tajuk hari ini? Ialah perkahwinan yang berlandaskan syariat adalah perkara wajib yang kita perlu lakukan sebelum berkahwin ataupun semasa berkahwin ataupun setelah perkahwinan. Okey, sebab apa? Sebab dalam Islam sendiri sudah ada garis panduan dia. Dan jika kita melakukan mengikut syariat, perkahwinan itu sendiri akan mendapat keredaan dan barakah daripada Allah. Okey, manakala perkahwinan pula dari segi adatnya, jika kita tinggalkan adat tu tidak akan menjadi masalah. Tapi jika kita melakukan adat-adat itu, pastikan bahawa adat-adat yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam kita. Okey, itu sahaja yang saya dapat simpulkan daripada ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh panel-panel kita pada hari ini sedikit sebanyak memberi pencerahan dan input-input yang bermanfaat kepada kita. Okey, lagi-lagi kepada penonton kita ni yang masih bujang. Okey, sekian daripada saya selaku pengerusi forum pada hari ini, Nur Syuhada binti Abu Bakar. Segala kelemahan tutur bicara dan tingkah laku kami pohon kemaafan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang silap itu datangnya daripada kami sendiri. Okey, salam hormat dan semoga kita bertemu lagi. Akhir kata orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.